Baiklah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, anak-anak tahun 5 proaktif. Baiklah, hari ini cikgu nak terangkan kepada kamu bagaimana cara untuk menjawab soalan buku A+ yang cikgu beri tugasan minggu lepas. Okey, sebab bila kamu menghantar, cikgu tanda dan cikgu dapati ramai sangat yang tak boleh jawab dengan baik. Okey, jadi cikgu rasa mungkin kamu perlukan penerangan. Okey, kenapa jawapan kamu salah? Kenapa cikgu bagi jawapan yang lain daripada jawapan kamu? Okey, jadi hari ini cikgu akan terangkan, harap dapat membantu awak untuk menjawab tugasan buku A+ ni dengan lebih baik lagi nanti. Okey, hari tu cikgu ada bagi muka surat 73, 74, 75 dan 76. Okey. Tapi untuk hari ni cikgu rasa muka surat 73 tu cikgu tak perlu nak terangkan sebab rata-rata semua orang dapat menjawab. Okey, cikgu akan mula terangkan dengan soalan muka surat 74. Okey, ini soalan muka surat 74. Kalau awak dapat tengok, ini adalah tentang perubahan keadaan jirim. Baik. Okey, bila kita dapat soalannya, apa yang perlu kita buat? Yang pertama ialah kamu kena baca apa kehendak soalan. Bukan terus je nak tulis jawapan sebab nak cepat siap. Kamu kena baca dulu, kamu kena fahamkan apa yang soalan tu nak. Okey, soalan perubahan keadaan jirim nombor 2 ni, seperti kata raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang melibatkan 3 situasi. Okey, gariskan kata kuncinya. 3 situasi iaitu P, Q dan R. Okey, di mana sehelai kain dijemur di bawah matahari. So, dia ada 3 helai kain dalam situasi P, Q dan R yang dijemur. Ketiga-tiga kain itu mendapat cahaya matahari yang sama. Okey, baik. Apa pula lagi yang dia cakap? Okey, masa yang diambil untuk setiap helai kain mengering direkodkan dalam jadual di bawah. Bila ada perkataan direkodkan, maksudnya ini menunjukkan apa? Pemboleh ubah apa? Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, awak boleh tengok juga kat dalam jadual yang dia bagi. Okey, jadi awal-awal dah tahu PM, ini ialah PM kamu dan ini ialah PB. Tapi kamu tak boleh nak simply ambil kain tu sebagai PM sebenarnya nanti cikgu terangkan. So, jadi kat sini, kain PQR, masa yang diambil untuk kering keseluruhannya ialah P 1 jam, Q 10 minit dan R ialah 30 minit. Okey. Sekarang tengok pada soalan A, nyatakan dua inference. Inference ni ialah sebab. Berdasarkan masa yang diambil untuk kain P dan Q. Dia nak P dan Q kering keseluruhannya. Okey, sekarang kita tengok masa kain untuk kain P ialah 1 jam, masa untuk kain Q ialah 10 minit. Okey, dia dah bagi dah sikit ayat dan kamu kena lengkapkan. So, soalan nombor 1 tu, masa untuk kain P mengering dengan lengkap paling apa? 1 jam, 10 minit, 30 minit. Paling apa? Paling lambat ke paling cepat? Okey, jadi jawapannya ialah paling lambat. Okey, paling lambat sebab dia 1 jam kan? Kerana kenapa? Kain P tu lambat sangat kering. Okey, cuba tengok keadaan kain P. Okey, kita tengok kain P. Okey, awak bandingkan macam mana keadaan kain P ni. Okey, kalau kain P ni, kalau awak tengok betul-betul, cara dia disidai tu adalah berbeza dengan cara Q dan R. Okey, awak tengok yang P ni dia lipat baru dia sidai. Okey, jadi kat sini luas permukaannya adalah kecil berbanding dengan kain di Q dan R. So, kalau tengok, luas permukaan kecil. Baik. Okey, yang ini luas permukaannya lebih besar. Okey, so kita tulis kat sini, masa untuk kain P mengering dengan lengkap paling lambat kerana kain P, jadi lebih apa tu?
Jadinya bila dia lipat 2 macam tu, dia akan jadi lebih tebal. Okey, lebih tebal. Okey, dan apa akibatnya kalau dia tebal? Okey, kenapa? Jadi bila dia tebal tu maksudnya apa? Okey, dan luas. Baru cerita pasal luas permukaan tu tadi. Luas permukaan kain yang terdedah. Kecilkan ni sikit lah. Besar sangat tulisan ni. Okey. Yang terdedah. Okey. Paling kurang. Okey. Jadi sebab itulah kain P tu dia menyejat, dia kering paling lama. Okey, masa untuk kain P mengering dengan lengkap paling lambat kerana kain P tebal, lepas tu luas permukaan dia kecil ataupun luas permukaan yang terdedah paling kurang. Okey, yang mengakibatkan, apa akibat dia? Bila luas permukaan dia kurang, okey, dia mengakibatkan air, okey, kain yang basah ni tadi ada air, jadi air paling lambat menyejat atau disejat. Okey, jadi itu sebabnya dia paling lambat kering. So, kita baca balik jawapan dia. Okey, masa untuk kain P mengering dengan lengkap paling lambat kerana kain P lebih tebal dan luas permukaan kain terdedah paling kurang mengakibatkan air paling lambat menyejat. Okey, kemudian dia minta pula untuk kain Q. Okey, kain Q ni cuba tengok. Okey, kain Q ni dia ada matahari. Okey, apa lagi yang dia ada? So, nampak yang bentuk tiup ni dia ada angin. Berbanding dengan kain yang dekat R ni cuma ada matahari sahaja. So, kat sini, masa yang diambil untuk kain Q mengering dengan lengkap, paling apa? Paling cepat. Okey. Paling cepat. Okey, kerana kehadiran, apa tadi? Kehadiran angin. Okey, yang membolehkan air menyejat dengan lebih cepat. Okey, jadi macam kita jemur kain kan? Kalau ada angin, lagi cepat kering. Berbanding dengan ada matahari sahaja. Jadi kat sini soalan B, nyatakan pemboleh ubah yang terlibat. Okey, dia nak pemboleh ubah. Okey, satu dia nak pemboleh ubah dimalarkan. Okey, saya cakap dimalarkan ialah apa yang sama, PS. So, tengok ke atas ni, okey, gambar kain ni tadi, apa yang sama antara ketiga-tiga kain ni? Okey, apa yang sama? Boleh tulis kain saja? Tak boleh. Okey, jadi kamu kena cakap yang sama sebenarnya ialah jenis kain. Okey, bergerak balas. Okey, bergerak balas tadi senang, kita dah ada daripada jadual terus. Jadi apa bergerak balas? Masa yang diambil untuk kain untuk kering sepenuhnya. Okey, masa yang diambil. Okey, diambil oleh siapa? Oleh kain untuk kering sepenuhnya. Okey, itu yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga dia minta pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dimanipulasi ataupun PM. Okey, dia nak PM yang ini. Okey, so PM kat sini apa dia? Okey, awak tak boleh kata jenis kain. Tak boleh kain je dia tulis kat situ. Jadi sebenarnya apa yang awak boleh tulis ialah okey, sama ada awak boleh tulis cara kain dijemur. Okey, ataupun awak juga boleh tulis luas permukaan kain yang terdedah. Okey, jadi itu untuk pemboleh ubah dimanipulasi PM. Okey,
Cikgu harap PM, PB, PS ni awak dah jelas lah ya apa. Tak perlu nak dilangkan berapa banyak kali lagi tentang pemboleh ubah ni daripada darjah 4 awak dah belajar. Baik, nyatakan satu hubungan antara luas permukaan kain dengan masa untuk kain mengering dengan lengkap. Okey, hubungan. Cikgu selalu cakap hubungan ialah apa dia hubungan? Okey, hubungan sama dengan H. Hubungan bukan tujuan Hubungan ialah sama dengan hipotesis. Okey, hipotesis. Ingat H dengan H, hipotesis. Okey, so macam mana cara jawab hubungan? Okey, dia cakap kat situ, semakin bertambah luas permukaan kain. Apa berlaku kalau makin luas kain tu terdedah? Jadi, semakin kurang masa yang diambil. Okey, masa yang diambil untuk kain kering sepenuhnya. Okey, itu PP-nya tadi. Alright. Okey, so jelas soalan yang ini saya harap awak boleh jawab soalan yang ini dah faham macam mana cara nak menjawabnya. Okey, kita teruskan pula pada soalan yang kedua ni. Okey, soalan muka surat apa ni? 75. Okey, soalan muka surat 75 ni adalah tentang perubahan keadaan air. Okey, perubahan keadaan air. Okey, kita baca. Okey, baca soalannya. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid untuk mengkaji tentang perubahan keadaan air. So, sebiji gelas diisi dengan air panas. Jadi, dalam gelas ini ada air panas. Okey, apa yang awak nampak keluar ni? Yang macam gini-gini ni. Ini ialah apa? Wap air. Okey, nyatakan perubahan keadaan air yang terlibat dalam penyiasatan. Okey, cikgu dapati ramai yang jawab proses. Okey, awak kena bezakan. Kalau dia minta perubahan keadaan, jadi awak kena cerita apa kepada apa yang berubah. Okey, kalau proses barulah awak sebut penyejatan ke, pendidihan ke, kondensasi ke. Faham? Okey, baik. Sekarang minta perubahan keadaan. So, apa? Daripada air ni tadi kepada wap air. Jadi, awak boleh tulis kat situ cecair. Okey, kepada wap air. Ataupun cecair kepada gas. Ada orang tulis cecair kepada gas. Okey, ataupun nak boleh juga jawab air kepada wap air. Itu pun betul. Okey, air kepada wap air. Okey. Baik. Yang ini adalah tentang perubahan keadaan air. Bukannya awak kata penyejatan. No, bukan ya. Okey, ataupun pendidihan. Bukan juga. Okey, seterusnya. Okey, baca soalan B. Gelas berisi air panas itu kemudian ditutup dengan menelangkupkannya dengan gelas kedua. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So, tadi dengan adanya wap air yang keluar tu, dia tutup pula permukaan gelas tu tadi dengan gelas yang kedua. Ini gelas yang kedua. Okey. Apakah yang dapat diperhatikan? Maksudnya kalau diperhatikan ni dia nak pemerhatian. Okey, apa yang berlaku? Apa yang dapat dilihat? Bila pada bahagian atas gelas kedua. Maksudnya dekat sini. Okey, dia nak tengok apa yang berlaku. Okey, dekat sini. Okey, dekat atas ni. Apa yang ada. Okey, kalau awak tak tahu sangat, awak ambil lah air panas satu gelas. Lepas tu awak tutup atas dia. Apa yang awak akan tengok dekat atas ni, apa yang awak akan nampak yang ada kat atas ni sebenarnya.
Okey, nanti setelah beberapa lama, awak akan dapat melihat titisan air berada di atas bahagian gelas. Jadi patutnya kat sini jawapan dia. Okey, terdapat. Okay, saya nak guna merah. Okey, supaya awak nampak. Terdapat titisan air pada bahagian atas gelas. Okey. Itu yang awak akan nampak sebenarnya. Okey. Baik, okey. Kemudian dia tanya pula, nyatakan perubahan keadaan air. Okey, perubahan keadaan air. Dalam penyiasatan ini. So tadi mula-mula sebelum kita letak gelas atas dia, perubahannya ialah cecair kepada gas. Okey. Tulis. Okey, cecair kepada gas. Okey. Tulis cecair kepada gas. Okey, itu perubahan yang pertama. Okey, cecair kepada gas. Berubah sini. Okey, kemudian bila ada titisan air pula dekat atas gelas ni, apa lagi yang berubah? Okey, apa pula perubahannya? Daripada gas tadi kepada cecair semula. Okey, itu. Dia bukan minta proses. Dia minta perubahan keadaan air. Okey. Baik, kemudian seterusnya soalannya ialah apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Apa kesimpulannya? Okey, daripada penyiasatan tadi. Baik, apa yang awak boleh cakap? Okey, yang ini sebenarnya soalan ni ialah soalan fakta. Kesimpulan jenis fakta. So, kita boleh tulis tentang apa sebenarnya yang berlaku. Okey. Jadi, awak boleh jawab. Okey, jawapan dia sebenarnya ialah. Okey, apa jawapan dia yang cikgu sharekan? Air. Okey, air. Okey, boleh berubah keadaan. Okey, berubah keadaan melalui proses. Proses apa yang terlibat tadi? Penyejatan dan kondensasi. Okey, sebenarnya ujian yang ini dijalankan, eksperimen ini dijalankan untuk melihat proses penyejatan dan kondensasi. Okey, boleh. Okey, itu selesai untuk soalan yang perubahan keadaan air ni tadi. Okey, kemudian kita tengok pula untuk yang ketiga. Soalan ketiga adalah tentang kitar air semula jadi. Okey, Raja menunjukkan satu simulasi untuk mengkaji kitar air. Ini tentang kejadian hujan. Okey, so tengok sini. Dia ada ais. Okey, kemudian ada air panas. Okey, ada piring dan juga ada titisan air. Okey. Apa yang awak nampak kat sini sebenarnya adalah simulasi bagaimana kejadian hujan berlaku. Okey, dalam proses kitar air semula jadi ni, apakah dia dua proses terlibat? Soalan yang pertama ni berikan dua proses yang terlibat dalam simulasi ini. Okey, jadi bila dia tanya proses, maknanya kena namakan proses lah, bukan namakan keadaan yang berubah. Jadi kat sini proses yang terlibat sebenarnya, mula-mula air panas menjadi wap air. Daripada air ni menjadi wap air. Kemudian wap air menjadi titisan air. So apa proses yang pertama? Ialah penyejatan. Boleh tulis. Proses pertama ialah penyejatan. Kemudian apa pula proses yang kedua? Dalam dalam kejadian kitar air semula jadi, proses yang kedua ialah kondensasi. Okey,
dah selesai yang itu. Okey, kemudian dikata soalan seterusnya, berdasarkan rajah didapati titisan air terbentuk pada permukaan dalam piring itu. Okey, jadi kalau awak tengok, dia tulis kat situ, sini ada titisan air. Okey, piring ni, okey, cikgu nak tanyalah. Piring ni yang diletakkan ais ni, apa keadaannya? Okey, bila diletakkan ais, semestinya piring ni dalam keadaan yang sejuk. Okey, jadi proses kondensasi ni, cikgu nak ingatkan sekali lagi, kondensasi dia akan berlaku apabila gas terkena permukaan yang sejuk dan dia akan terkondensasi menjadi cecair semula. Okey, jadi kat sini, dia kata terangkan pemerhatian ini. Okey, ayatnya dia dah bagi, awak tinggal fill in the blank aja. Okey, so air panas di dalam gelas tersejat. Okey, tersejat menjadi apa ni? Menjadi wap air. Okey, menjadi wap air. Okey, seterusnya, kemudian apa yang berlaku lagi? Okey, menjadi wap air dan kemudian apa? Wap air itu apa yang berlaku pada wap air ni tadi? Aku kena cerita. Wap air itu tersejat menjadi wap air dan terkena permukaan piring kaca tadi yang sejuk. Okey, dan terkena permukaan piring kaca yang sejuk. Okey, ini cikgu beri jawapan yang terbaik lah yang sepatutnya awak tuliskan pada buku awak tu. Okey, kena permukaan piring kaca yang sejuk. Kemudian apa yang berlaku lagi? Wap air mengalami proses apa? Okey, wap air ni tadi dah kena permukaan sejuk. Okey, dia mengalami proses kondensasi. Okey, mengalami proses kondensasi. Lalu apa yang terbentuk pada permukaan piring? Terbentuk pada permukaan dalam piring. Apa yang terbentuk kat sini? Titisan air ni tadi. So, jawapan kat sini ialah titisan air. Okey, ini ialah cara dia menerangkan sebenarnya bagaimana proses penyecatan dan kondensasi itu berlaku. Okey, soalan yang seterusnya, apakah yang diwakili oleh air panas? Okey, air panas ni sebenarnya mewakili apa? Awak kena ingat ini ialah proses sekitar air semula jadi. Jadi kena bayangkan kalau proses sebenarnya air panas ni sebenarnya wakili apa? Okey, mewakili apa? Okey, sebenarnya air panas ni ialah mewakili air yang ada di permukaan bumi. Okey, itu air panas yang ada di permukaan bumi. Okey, dan titisan air ni pula mewakili apa? Titisan air yang terhasil ni tadi, ia adalah mewakili hujan sebenarnya. Okey, titisan air mewakili hujan. Okey, jadi seterusnya dia tanya, apakah fungsi ais ni tadi? Okey, ais ni tadi kat sini, apa fungsi dia? Okey, kalau tak ada ais ni boleh ke jadi titisan air tu tadi? Okey, sebenarnya ais tu tujuannya adalah untuk menjadikan piring ni sejuk dan seterusnya mengkondensasikan wap air dan membentuk titisan air. Jadi awak boleh tulis, okey, ais menyejukkan permukaan piring dan mengkondensasikan wap air menjadi titisan air. Okey, jadi macam itulah yang berlaku sebenarnya ketika hujan. Okey. Ais ni tadi menyejukkan permukaan piring, dan mengkondensasikan wap air menjadi titisan air. Okey, itu sahaja soalan yang cikgu nak kongsikan, jawapan yang cikgu nak kongsikan untuk tugasan minggu lepas. Baik.
Sebenarnya cikgu tak ada pesan dengan awak pun suruh awak habiskan tajuk jirim ni. Tapi kalau awak nak cuba jawab, boleh juga. Untuk tugasan minggu ni, kita dah masuk tajuk asid alkali. So, cikgu harap awak dapat menjawab dengan lebih baik. Okey, nanti kita akan bincang lagi untuk soalan berikutnya. Tapi cikgu nak awak cuba jawab dulu. Okey, cikgu harap awak fahamlah apa yang cikgu terangkan. Okey, itu saja. Terima kasih.